Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, saya Cikgu Wani. Mewakili kelas saya yang dianggotai oleh Cikgu Regina untuk membentangkan tajuk kajian tindakan kami iaitu tahap persetujuan intervensi One Sharing Aid OSAT dalam meningkatkan motivasi pelajar. Dan teman-teman, kami mewakili SMK Riau. Okey, baiklah, berikut merupakan agenda yang akan dibentangkan dalam kajian tindakan kami, iaitu yang pertama refleksi yang lalu, yang seterusnya fokus kajian, yang ketiga objektif kajian, yang keempat kumpulan sasaran, yang kelima pelaksanaan kajian, yang keenam cadangan kajian akan datang dan yang ketujuh kesimpulan. Okey, baiklah, bagi refleksi yang lalu, bermula pada bulan April 2021, KPM telah mengarahkan semua sekolah untuk melaksanakan sistem pembelajaran secara PDPR. Dan jika dilihat kadar kehadiran murid untuk PDPR adalah rendah berbanding ketika PDPC yang dilaksanakan secara bersemuka, yang mana ia adalah berdasarkan data yang diperolehi dari sistem kehadiran dalaman yang diwujudkan melalui sistem mantra sekolah. Baiklah, fokus kajian kami adalah berkenaan dengan isu ketidakhadiran pelajar sepanjang pelaksanaan PDPR yang dikenal pasti melalui saringan sistem OneDrive sekolah, yang mana ia merupakan rekod kehadiran harian bagi setiap subjek untuk aduan telah ditetapkan, dan berdasarkan rekod tersebut menunjukkan kehadiran pelajar agak menurun berbanding sesi seperahan secara bersemuka. Berikut merupakan objektif kajian kami. Yang pertama, objektif ini adalah untuk meningkatkan putus kehadiran PDPR, dan objektif khusus adalah untuk mengenal pasti intervensi kesesuaian untuk meningkatkan kehadiran PDPR, dan juga yang kedua meningkatkan motivasi pelajar untuk menjalani proses PDPR. Dan berikut merupakan kumpulan sasaran bagi kajian kami, yang mana kami mensasarkan 100 orang pelajar. SMK Riau terdiri daripada pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5, yang mana ia dipilih berdasarkan rekod kehadiran dalam OneDrive, dan persampalan yang digunakan adalah persampalan berserta, yang mana setiap tingkatan mewakili 20 sampel. Berikut merupakan pelaksanaan kajian kami, yang mana terdapat 5 aspek yang akan dibincangkan, iaitu yang pertama tinjauan masalah, yang kedua analisis tinjauan masalah, yang ketiga kaedah kajian, yang keempat pelaksanaan tindakan dan impak, yang kelima refleksi kajian. Okey. Berikut merupakan analisis tinjauan masalah, di mana kami melihat pada data kehadiran murid daripada minggu ke-16 hingga 20 berdasarkan daripada rekod kehadiran dalam OneDrive sekolah. Okay, dan berikut merupakan kaedah kajian, mana kami menggunakan kaedah kajian kuantitatif dengan menggunakan soal selidik tahap persetujuan terhadap bahan motivasi pagi untuk merupakan dapatan daripada responden, yang mana soal selidik tersebut mengandungi 12 soalan dan 5 pilihan jawapan dengan muka skala Likert, iaitu 1 mewakili sangat tidak setuju, 2 mewakili tidak setuju, 3 mewakili tidak pasti, 4 mewakili setuju dan 5 mewakili sangat setuju. Untuk menganalisa soal selidik, kami menggunakan Microsoft Excel untuk mendapatkan batasan terhadap item yang dinilai. Nah, bagi cadangan kaedah intervensi, hasil dapatan dari responden akan dianalisis dan cadangan tindakan susulan akan dilaksanakan ke atas jumlah pelajar mengikut jenis satu ketika masalah yang dihadapi. Berikut merupakan pelaksanaan tindakan dan impaknya, yang mana rajah 1 menjatuhkan tempoh pelaksanaan kajian, yang mana kami memulakan kajian pada bulan April 2021 dan berakhir pada November 2021. Berikut merupakan tindakan susulan bagi kajian tindakan kami, yang mana kami menggunakan intervensi One Sharing Aid, yang mana ia merupakan perkongsian yang dilakukan setiap hari di dalam grup kelas, dan perkongsian tersebut meliputi kata-kata motivasi untuk meningkatkan semangat para pelajar dan meningkatkan motivasi para pelajar untuk menjalani PDPR. Baiklah, hasil datapan bagi tindakan susulan kami itu, kami pertama ni kami melihat daripada data soal selidik lah.
Okey, ini Raja 2 menunjukkan maklumat bagi responden yang menjawab soalan tersebut, di mana maklumat ini berdasarkan kaum, iaitu sebanyak 55% Bumi Putera Sarawak yang menjawab soalan ini, dan kaum Melayu 8% sebanyak 19%, dan lain kaum sebanyak 15%, dan Cina menunjukkan sebanyak 11%. Raja 3 menunjukkan maklumat responden dari segi jantina, yang mana 56% responden yang menjawab terdiri daripada perempuan, manakala 44% responden terdiri daripada lelaki. Baiklah, Raja 40 menunjukkan maklumat responden berdasarkan kelas, yang mana peratus yang tertinggi ialah 30%, iaitu daripada 5 bumi, manakala peratus yang terendah ialah sebanyak 2%, iaitu daripada 4 Uranus, 5 Mustari dan juga 5 Neptun. Baiklah, Raja 5 menunjukkan analisis bagi item pertama, yang mana peratusan tertinggi sebanyak 36% menunjukkan responden berada pada tahap tidak pasti, dan 1% mewakili tahap sangat tidak setuju, manakala 30% responden mewakili tahap setuju, dan 29% responden mewakili tahap sangat setuju, dan 4% responden menunjukkan tahap tidak setuju. Baiklah, Raja 60 menunjukkan analisis bagi soalan 2, yang mana peratusan tertinggi mewakili sebanyak 39%, iaitu responden menunjukkan tahap setuju, manakala 27% responden menunjukkan tahap sangat setuju, manakala 26% responden menunjukkan tahap tidak pasti, dan 5% responden menunjukkan tahap tidak setuju, dan 3% responden menunjukkan tahap sangat tidak setuju. Baiklah, Raja 7 menunjukkan analisis soalan 3, iaitu berkenaan dengan saya berasa bahan tersebut kurang dan tidak membantu saya, yang mana peratusan tertinggi sebanyak 33% membawa responden kurang setuju dengan pernyataan tersebut, manakala 27% responden menunjukkan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, dan 21% responden menunjukkan tidak pasti dengan pernyataan tersebut, 14% responden menunjukkan tahap setuju, dan 5% menunjukkan tahap sangat setuju. Raja 80 menunjukkan analisis bagi item 4, dan peratusan tertinggi diwakili sebanyak 33%, yang mana responden menyatakan tidak pasti dengan pernyataan tersebut, manakala 30% mewakili sangat setuju, dan 29% mewakili setuju, dan sebanyak 5% mewakili tidak setuju, dan 3% mewakili sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Raja 90 menunjukkan analisis bagi item 5, yang mana sebanyak 41% menunjukkan responden kurang pasti, manakala 9% menunjukkan tidak setuju, dan 14% menunjukkan sangat tidak setuju, dan 13% masing-masing responden menunjukkan setuju dan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Raja 10 pula menunjukkan analisis bagi soalan 6, yang mana peratusan tertinggi sebanyak 43% menunjukkan responden tidak pasti dengan pernyataan tersebut, dan 24% responden mewakili tidak setuju, dan 13% responden mewakili sangat tidak setuju, 9% responden mewakili sangat setuju, dan 3% responden mewakili sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Raja 11 menunjukkan analisis sebagai item 7, yang mana peratusan tertinggi sebanyak 50% responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut, dan 22% mewakili tidak pasti dengan pernyataan tersebut, 20% menunjukkan setuju dengan pernyataan tersebut, dan 4% menunjukkan tidak setuju dan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Baiklah, Raja 12 menunjukkan analisis bagi item 8, di mana sebanyak 40% responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut, dan 27% responden setuju dengan pernyataan tersebut, manakala 24% mewakili tidak pasti, dan sebanyak 6% mewakili tidak setuju, dan 1% mewakili sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Okey.
Darjah 13 menunjukkan analisis bagi item 9 yang mana sebanyak 29% sebenarnya tidak pasti dengan pernyataan tersebut dan 24% mewakili setuju dengan pernyataan tersebut, manakala 19% mewakili sangat setuju dengan pernyataan tersebut dan 16% responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan 12% mewakili sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ya, Raja 14 menunjukkan analisis soalan 10 yang mana peratusan tertinggi pada 25% responden tidak pasti dengan pernyataan tersebut, manakala 29% mewakili setuju dengan pernyataan tersebut dan 24% sangat setuju dengan pernyataan tersebut dan 9% tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan 1% sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dan Raja 15 menunjukkan bahawa sebanyak 32% tidak pasti dengan pernyataan tersebut, manakala 21% tidak setuju dengan pernyataan tersebut, manakala 17% mewakili sangat setuju dengan pernyataan tersebut, dan 16% setuju dengan pernyataan tersebut, dan 14% mewakili sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dan Raja 16 menunjukkan analisis bagi soalan terakhir, soalan 12 yang mana 39% menunjukkan responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut dan 27% setuju dengan pernyataan tersebut, manakala 23% mewakili tidak pasti dengan pernyataan tersebut, 8% responden mewakili sangat tidak setuju dan 3% responden mewakili tidak setuju. Ya, dapatan seterusnya kami tengok daripada rekod kehadiran pelajar yang mana jika dilihat di sini kami mengambil rekod daripada minggu ke-32 hingga minggu ke-35 dan jika dilihat peratusan kehadiran menunjukkan antara 75.8% yang paling rendah dan yang paling tinggi 92%. Jadi secara keseluruhannya peratus kehadiran dilihat meningkat berbanding pada tempoh awal kajian dilakukan iaitu pada minggu 16 hingga minggu ke-20. Nah, refleksi yang boleh kami lakukan berdasarkan kajian ini adalah kami melihat bahawa isu ketidakhadiran perlu diberi penekanan dan perhatian untuk mengelakkan isu ketidakhadiran PDPR menjadi semakin membimbangkan dan pekaji melihat bahawa motivasi para pelajar perlu untuk ditingkatkan dalam membantu kehadiran pelajar sepanjang PDPR dan oleh itu bahan yang dilakukan secara konsisten dengan menggunakan pelbagai jenis bahan sama ada melalui video atau infografik secara langsung dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk mengikuti PDPR. Dan cadangan bagi kajian akan datang adalah pengkaji akan datang boleh menggunakan item-item yang bersesuaian supaya ini lebih mudah difahami oleh responden dan membolehkan dapatan kajian menjadi lebih tepat dan pemilihan responden juga amat penting supaya dapat membantu dalam mendapatkan dapatan yang lebih sahih dan kaji yang akan datang juga boleh menggunakan metodologi atau kaedah kajian yang berlainan seperti temu ramah atau sebagainya supaya kajian tindakan tersebut akan lebih berfokus. Dan kesimpulan boleh kami katakan di sini adalah sebahagian besar responden memilih jawapan saman iaitu tidak pasti dan ia diikuti oleh jawapan yang menyokong soalan secara positif bagi beberapa soalan yang melibatkan penilaian mereka dalam menerima bahan-bahan sepanjang pelaksanaan PDPR. Dan dengan adanya dapatan ini, maka pengkaji dapat merumuskan bahawa soal sidik secara umum perlu dibaiki agar menyenangkan pada membuat keputusan untuk mengambil respon. Dan walaupun terdapat beberapa item yang menunjukkan responden tidak pasti, tetapi ada juga beberapa item yang menunjukkan responden sangat bersetuju dengan item yang diberikan. Antaranya ialah item 7 dan 17 berkenaan dengan jenis bahan yang dibuat oleh bahan dan item nombor 8 berkenaan dengan bahan yang dilakukan dalam pelbagai bahasa. Jadi sekian saja pembentangan daripada kami dan diharapkan kajian ini dapat memberi manfaat bagi kajian-kajian yang akan datanglah. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.